justifikasi. Macam justifikasinya di create IS. Maka dia telah mula exploit sokongan barat untuk dia masuk semula. Nampaknya berjaya. Itu pendapat itu saya sokong dan itulah. Dan disebutkan sini itulah peristiwa 11 September pun itu dibuat oleh Bush untuk membolehkan dia tawan Iraq, sebab seperti mana ada kawan-kawan kata waktu saya ceramah dulu, selagi Iraq, Afghanistan dan seumpamanya menjadi telaga minyak yang besar di dunia ini, maka selama itulah kuasa-kuasa barat tak akan membiarkan negeri-negeri ini mempunyai taring yang panjang. Jadi waktu Saddam dulu taringnya agak panjang ya, sebelum sampai ke situ Saddam dihabiskan. Itulah seniwara dunia yang dilakukan pelakon utamanya adalah Amerika. Saya setuju penuh dengan pendapat ini. Yang kedua, berita yang agak menarik hari ini, soal padri besar Kristian di Indonesia. Ya, masuk Islam. Dia 43 tahun berdakwah di Indonesia. Tiba-tiba dia sakit koma, beberapa tahun dia sedar-sedar berkoma. Dia kata dia bermimpi bertemu dengan Allah dan dia dapat melihat keindahan syurga. Maka dia terus masuk Islam. Dan dia sedang berjuang untuk membina masjid. Ini satu berita yang mengejutkan. Tapi berita-berita macam ni tak ada dalam sahabat Inggeris. Memanglah, itu biasalah. Itulah dua perkara yang saya rasa mengapa yang pihak barat terlalu menjadi masalah dengan negara Islam. Yang pertama, kawasan-kawasan itu menjadi telaga minyak. Kalau tak silap saya, 11 negara OIC dan OIC negara OPEC itu, 9 daripadanya ialah di kalangan negara Arab. Dia termasuk nasional. Walaupun kita pengeluar minyak, naik keluar minyak, tapi tak masuk nasional OPEC Arab. Di Indonesia masuk. Tapi kesemua itu di kalangan negara Arab dan orang Islam. Jadi Amerika selagi benda itu bukan utama pada pasaran dunia dia dan juga untuk masa depan ekonomi dia. Yang kedua, kebangkitan Islam secara yang saya sebut generasi muda Islam bertambah di Britain yang saya telah baca itu senarai itu. Ini juga menjadi satu fenomena yang membimbangkan banyak pemikir-pemikir barat. Sebab apabila orang-orang yang mencari kebenaran secara ikhlas, secara jujur, secara fair play dengan tidak ada tekanan, tidak ada penindasan dan sebagainya, mereka akan berjumpa dengan Islam akhirnya. Ini yang dibimbangi oleh pihak barat. Itulah saja saya kata kebaharuan yang saya nak sebut hari ini. Cuma pada malam ini saya akan cakap satu tajuk yang agak menyentuh kerohanian. Tuan-tuan sekalian, tujuan utama Allah mencipta kita ialah untuk kita beribadah kepada Dia. Seperti yang diulang-ulang oleh imam dalam khutbah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan tujuannya aku mencipta jin dan manusia tadi ialah untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Itu tujuan utama Allah mencipta kita. Tidak ada tujuan lain. Dia tidak memerlukan bantuan kita, dia tidak memerlukan rezeki kita, sebab dia maha berkuasa dan dia berdikari. Dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Tetapi dia mencipta kita tujuannya untuk kita mengabdikan diri kepada Dia. Maka kita dalam proses mengabdikan diri kepada Dia inilah kita memperhambakan diri melalui ibadah kita secara formal, sembahyang, puasa, zakat, haji, pergi umrah, sedekah dan sebagainya. Itu kita mengabdikan diri kepada Allah secara formal. Yang kedua, kita mengabdikan diri kepada Allah secara tak formal, iaitu kita melakukan segala yang baik yang selari dengan titah perintahnya demi kerana Allah, dan kita hindarkan segala yang buruk yang ditegah oleh Allah demi kerana tegahnya kerana Allah. Itu juga ibadah. Jadi bila kita combine kedua-dua konsep ibadah ini dalam hidup kita, maka kata Qardawi, al-ibadatu tas'ul hayata kullaha. Kata Qardawi dalam kitab al-ibadah dia,
Maka ibadah dalam pengertian yang macam ni, dia merangkumi seluruh kehidupan kita. Tidak ada detik yang boleh kita katakan kita tidak perlu beribadah kepada Allah. Kita berada di jamban pun kita masih beribadah kepada Allah dengan syarat kita ingatkan Allah. Jangan sebut cukup. Faham? Jadi kalau kita sengaja lupakan Allah dalam jamban, kononnya kita berada dalam jamban, tiba-tiba kita meninggal waktu itu, kita meninggalkan dalam keadaan kufur. Kita nak tidur, kita tidur kena kalimah Allah, baca ayat-ayatnya, atas kompuannya kita bertasbih Allah Allah lainlah gitu je. Kita jaga, kita sambungkan dengan doa pemainnya ayat ba'da'an amud dan doa berlain-lain lagi. Kita sambut dengan doa kepada Allah. Jadi ingatan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu sesuatu yang cara kata apa kan? Terus menerus. Tak boleh, oh ni di masjid agama. Oh di dewan ayat tak terlibat agama. Oh di padang permainan oh tak terlibat agama. Di surau terlibat agama. Oh tak ada kompartmental dalam hidup Islam. Sebagai seorang individu Muslim tak ada begitu. Kalau kita faham macam itu sekular nama dia. Oh waktu di dewan orang ramai tak terlibat agama boleh pakai dedah. Sebab tak terlibat agama kononnya. Berada di masjid surau pakai elok sebab agama. Jadi kita tengok dalam majlis kahwin, kita tengok bagaimana buka-buka pelik. Waktu akad nikah katalah hari Jumaat akad nikah. Oh datang dengan penuh tertib akad nikah sebab itu purely religious ceremony. Imam pakai cantik, pengantin pakai cantik sesuai dengan pakaian Islam. Sebelum nak akad nikah, sembahyang sunat dulu, lepas tu sembahyang sunat subuh, semuanya Islamik. Tiba-tiba pada hari Sabtu malam Ahad nak buat majlis reception, kenduri kahwin. Maka buat dari dewan, bukan lagi di masjid. Maka datanglah jemputan-jemputan itu macam permaidani yang pakai baju tarak coli, yang rambutnya macam afro look, yang baju tarak ketiak macam-macam. Yang kemarin ini waktu hari akad nikah tu tutup cukup cantik, tiba-tiba pada malam Ahad ni dia menjadi manusia baru. Mengapa? Oh yang kemarin dia kata agama, yang malam ini bukan agama. Begitu pendirian kita berlakon di dalam memisahkan kehidupan. Dan pendirian ini pendirian sekular. Okey, kita balik pada persoalan pertama tadi. Apabila Tuhan menjadikan kita untuk kita beribadah kepada Dia, soalan yang berikutnya, apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Tuan-tuan sekalian, perbincangan macam ini bukan perbincangan fiqh ya. Perbincangan fiqh ni dia tak berapa penting sangat. Falsafah, matlamat, konsep dia tak berapa penting. Buat cukup rukun, cukup syarat, okey. Tak ada tujuan, tak ada apa pun tak apa. Kalau tuan-tuan tak percaya, dalam rukun semayang ada 13. Ada tak khusyuk? Tak ada. Cuba bilang rukun 13. Berdiri betul atau niat, berdiri betul. Takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, bangun pada antara dua sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, baca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi tahiyat akhir, salam tertib. 13. Ya. Tak ada pun khusyuk kan? Sebab khusyuk tak termasuk dalam rukun. Sebab perbincangan khusyuk bukan perbincangan fiqh. Perbincangan khusyuk perbincangan hati. Fiqh dia menilai perkara yang boleh kita tengok, yang boleh kita rasa, yang boleh kita cerah. Macam kita kata najis ni, oh najis mughalladhah. Nampak tak? Oh nampak. Tak nampak? Bau tak? Bau. Oh tak bau, pegang tu ada rasa. Itu pendekatan fiqh. Manakala pendekatan tauhid dan pendekatan tasawuf lebih bermain daripada internal, dalam. Jadi isu khusyuk tak khusyuk ini perkara dalam yang tak boleh kita kata oh semayang awak tak khusyuk, mana awak tahu? Semayang siang-siang tak khusyuk, mana awak tahu? Faham? Oleh sebab kita tak boleh nak tentukan begitu, maka ulama tidak menjadikan khusyuk itu sebagai rukun semayang. Sedangkan kalau semayang walaupun cukup rukun sempurna sekalipun, kalau tidak khusyuk, tidak ada arti semayang. Kata ulama, semayang itu sah tapi tak dapat pahala.
Dia semayang, pikirannya mengelambung tak tentu halang. Semua rukun semua ikut. Semayang itu kosong, tidak ada khusyuk. Semayang sah kalau rukunnya cukup. Faham? Jadi sekarang signifikan kepada semayang itu ialah khusyuk kita dalam semayang. Itu dia punya essence kepada semayang. Jadi bagaimana nak wujudkan khusyuk yang baik dalam semayang? Bagaimana? Inilah tajuk yang nak bincang malam ini. Tuhan sebut dalam satu ayat, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Surah Taha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, Allah kata kepada Nabi Muhammad, tidak ada Tuhan yang lain melainkan aku, maka engkau hendaklah sembah aku, wahai Muhammad. Ayat ini dia mukhatabnya secara mufrad kepada Nabi je, itu maksudnya kepada semua makhluk. Hendaklah engkau sembah aku, wahai Muhammad, dan sesungguhnya engkau dirikanlah sembahyang itu kerana ingatkan aku. Jadi dalam ayat ini jelas tujuan Tuhan suruh kita sembahyang kerana kita ingatkan dia, dan ingatkan dia dalam sembahyang itu, itulah dipanggil khusyuk. Jadi kalau sembahyang yang tidak ingatkan dia, maka sembahyang itu ialah sembahyang orang lalai, sembahyang orang yang lupa. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Neraka wail bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang pun masuk neraka wail, iaitu orang yang sembahyang semata-mata lalai. Dia tak tahu apa yang dia buat ikut pak turut, tak tahu apa benda falsafahnya. Bahkan dia melakukan sembahyang itu semata-mata nak menunjuk kepada orang, bukan tujuan mengingati Allah. Maka sembahyang macam itu sembahyang yang tidak ada pengertian dan tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Jadi dalam ayatnya ni, dirikanlah sembahyang wahai Muhammad kerana kamu ingatkan aku. Ya, ayat itu secara purposely Tuhan sebut kita sembahyang kerana kita ingatkan Allah. Daripada kita sembahyang kita lupakan Allah, maka sembahyang itu sembahyang orang ghafili, sembahyang orang lalai. Ya, Tuhan sebut dalam satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 205. Ingatlah Tuhan kamu di dalam jiwa kamu dengan penuh rendah diri, dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaduk, dengan penuh takut. Tak perlu dengan menguatkan suara, tak payah kuat suara, sama ada dengan perkataan atau dengan hati. Pagi dan petang, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai, orang yang lupakan Allah. Jadi perkataan zikrullah itu dalam bahasa Arab kita sebut berzikir. Kita bila kita sebut berzikir kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baru kita panggil berzikir. Maka timbullah zikir dalam kelambu, zikir nak dapat nombor ekor. Sebab dia terlalu confinekan zikir itu, maksudnya mesti ada lafaz. Tak ada lafaz bukan zikir. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Melayu ingatkan Allah sama ada dengan verbal, Allah, 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 atau tak ada dengan verbal, dengan hati, dengan perasaan. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang sembahyangnya tidak ingat kepada Allah. Sebab saya ni begini, saya pergi ke sembahyang Jumaat. Ada satu orang, setiap kali saya sembahyang Jumaat di tempat saya, dia baca Yasin kuat-kuat sampai orang di tepinya sembahyang sunat tak boleh. Sementara tunggu nak azan dia. Saya kata, apa yang jadi macam ini? Orang nak tegur pun dia baca Yasin, tapi dia baca kuat buat apa? Orang nak sembahyang sunat tapi dia tak boleh. Orang tengok dia pun buat, tak kisah. Dia rasa dia telah betul sangat dah. Tapi orang nak tegur pun teman sekarang, tegur benda betul pun tak boleh, tegur benda salah lagi-lagi tak boleh. Inilah masalah tuan-tuan sekalian. Benda-benda apabila tak begitu mempunyai pengetahuan yang lengkap, kadang-kadang dia menyalahartikan benda itu dengan berbagai-bagai sikap yang kadang-kadang nampak dangkal. Tuhan sebutkan lagi juga bagaimana mengingati Allah itu menjadi signifikan di dalam semua
Tersebut antaranya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surah Ali Imran ayat 191. Sebelum pada itu dia katakan begini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam menjadi petanda yang maha agung tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang bijak bistari. Macam kejadian gerhana dan sebagainya. Sebab itu Tuhan jadikan peristiwa-peristiwa besar dia sampai boleh semayang sunat, nak mengamalkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kejadian ini semua menjadi petanda kepada orang yang bijak bistari. Siapa dia yang bijak bistari ini? Yang mana mereka ini selalu mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur. Ulama kata maksudnya semua keadaan hidupnya dia ingatkan Allah. Di mana dia berada, waktu mana dia berada, ketika mana dia berada, situasi mana dia berada, maka dia ingatkan Allah. Maka Tuhan sebut sama dia duduk atau dia berdiri atau dia tidur dan sebagainya. Itu melambangkan dia ingat Allah dalam semua situasi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang macam ini terus memikirkan kejadian Allah tentang langit dan bumi ini. Yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka dia pun sebab dia berhakum tentang keajaiban kejadian Allah tentang langit dan bumi ini yang maha ajaib. Maka dia kata, ya Allah, Engkau tidak jadikan semua ini sia-sia. Bukan Engkau nak jadikan dunia ni semata-mata untuk manusia berhiburan, tapi Engkau jadikan dunia ini dengan ada matlamat. Subhanaka faqina azabannar. Bukan, ya Allah, Engkau maha suci daripada segala sifat-sifat yang kurang. Segala-galanya ini ialah kekuasaan Engkau. Segala-gala kehebatan alam ini ialah kemampuan Engkau dan kekuasaan Engkau. Alangkah sesatnya kami yang tidak dapat menerima fenomena ini. Alangkah sesatnya kami tidak dapat menerima ini semua sebagai petanda kebesaran-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami daripada siksa neraka. Itu ayatnya. Ya, ayat itu menunjukkan ingat kepada Allah itu unsur utama kepada orang ulil albab. Elemen utama kepada orang ulil albab. Ulil albab di sini bukan setakat bijak, ada PhD, ada profesor, bukan. Ulil albab sini yang memikirkan fenomena kejadian alam yang canggih ini untuk dia membesarkan Allah dan memujanya. Faham tak? Jadi dia melihat segala kecanggihan alam perang-perang. Sebab cepat waktu kemudian kita. Jadi fenomena alam yang maha hebat ini menjadi bahan untuk orang ulil albab dia berfikir, dan fikiran itu ke arah membawa dia memuja Allah. Sebab itu kalau ahli sains sekadar dia mengagumi kejadian alam ini, setakat kejadian alam tanpa direlatekan kepada kekuasaan Allah, maka ini penemuan yang silap. Itu penemuan secara yang orang panggil apa? Ni empirical studies. Boleh masuk makna. Tapi penemuan secara filosofi, secara kerohanian, secara metafizik dikaitkan siapa yang mencipta keajaiban alam ini. Itu another one step ahead. Kalau secara saintifik, hebatnya kejadian alam ini. Matahari boleh tukar ganti setahun, jam tukar 4 jadi bulan, kemudian jadi paksi apabila gerhana bulan itu. Matahari berada, bumi berada di tengah, matahari berada di satu tempat, bulan dan bumi melindunginya. Dia hanya mentafsirkan kejadian ini. Itu sains. Tapi pandangan ulil albab dia pergi lagi satu step. Siapa yang mengatur dan menjadikan kejadian seumpama itu? Itu maksudnya ulil albab. Itu allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang mereka terus memikirkan kejadian langit dan bumi ini untuk memuja Allah. Jadi di situ menunjukkan kita mengingati Allah dan memujanya itu adalah main element of our ibadah. Sekali lagi saya ulang, mengingati Allah dan memuja Allah serta kita memikirkan kecanggihan fenomena alam ini, itu unsur utama dalam pengabdian kita kepada Allah dalam ibadah kita.
Sebab itu dalam satu ayat yang lain Tuhan sebut, fazkuruni azkurkum, surah Al-Baqarah ayat 152. Kamu ingatlah kepada aku wahai manusia, aku akan ingatkan kamu. Jadi kata seorang ahli tafsir Sabit Al-Banani, dia tafsirkan ayat ini, dia kata aku tahu bila Allah mengingati aku. Wah, ramai kata, macam mana kamu tahu? Macam mana kamu boleh tahu kalau Allah ingatkan kamu? Dia jawab dengan tenang, aku tahu Allah ingat aku sebab aku ingat dia. Sebab Tuhan sebut dah, apabila kamu ingat aku akan ingatkan kamu. Tercengang-cengang orang tu semua ya. Betul lah tu. Sebab Tuhan kata, ingatkanlah aku akan ingatkan kamu. Jadi Al-Banani kata, aku tahu bila Allah ingatkan aku. Sebab dia, aku tahu bila aku ingat dia. Itu tu falsafah. Dan ingatan Allah ini tidak tertumpu kepada waktu, tidak tertumpu kepada lepas sembahyang, sebelum sembahyang dan sebagainya. Itu formality. Tapi ingat Allah itu sebanyak mungkin sepanjang masa. Sebutan itu hanya formality. Tuhan sebut, uzkurullaha zikran katsira. Surah Al-Ahzab ayat 41. Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Sepanjang masa kita ingatkan Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam satu ayat yang lain, detik yang paling afdal kita ingat Allah dengan lebih, walaupun waktu lain dituntut, ialah ketika kita sembahyang. Sebab seluruh tingkah laku kita buat dalam sembahyang, sama ada bacaan kita, perbuatan kita, kesemuanya ke arah mengingati Allah. Apa maksud kita tunduk, apa maksud kita i'tidal, apa maksud kita sujud, apa arti kita baca doa kita sebagai. InsyaAllah masa kelak saya akan uraikan menghayati intisari sembahyang, kita akan uraikan dengan baik untuk kita lebih memantapkan ibadah kita. Tuhan firman macam ni ya, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Dirikanlah sembahyang wahai manusia. Dia tuju sini, dia tuju kepada Nabi Muhammad sebab secara singular. Maksudnya dirikanlah sembahyang wahai manusia yang beragama Islam. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah kamu daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Sesungguhnya mengingati Allah itu adalah sebesar-besar ibadat. Terutamanya mengingati Allah ketika sembahyang. Jadi alangkah pelik dan alangkah silapnya apabila orang-orang yang tak ingat Allah waktu sembahyang. Yang Tuhan sebut, fala takunanna minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang yang lalai ketika sembahyang. Sembahyang yang sepatutnya diingatkan Allah sebesar-besarnya, tiba-tiba waktu tu dia lalai. Waktu tu dia teringat motornya tak tutup tingkap, hujan turun tengah sembahyang. Saya pun kadang-kadang macam tu. Ya, waktu lain tak ingat, tapi waktu sembahyang tu dia datang semua sekali. Jadi penumpuan kepada ingatkan Allah itu tidak begitu menguasai dalam sembahyang. Jadi Tuhan kata dalam ayat ini, sesungguhnya mengingati Allah, the greatest, wala dzikrullahi akbar, dalam semua ibadat, terutamanya waktu sembahyang. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka Allah itu mengetahui semua apa yang kamu lakukan. Ketika mentafsirkan ayat ini, kata Ibnu Katsir, sekurang-kurangnya dalam ibadat yang baik itu akan mempunyai 3 elemen dalam sembahyang. Yang pertama, dia lakukan dengan penuh ikhlas semata-mata kepada Allah. Yang kedua, dia lakukan dengan penuh tertib kerana Allah. Yang ketiga, dia mengawal segala perasaan dia semuanya, menumpukan kepada apa yang dia baca satu-satu, untuk menjamin kualiti sembahyang itu penuh. Ada orang-orang yang tak boleh ikuti dan buka borak di belakang ya. Tak apalah, tajuk ini nak kena buat masuk konsert dalam masjid lah, orang tengok yang baik. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, mengingati Allah adalah essence kepada ibadat kita. Kata Ibnu Abbas ketika dia mentafsirkan ayat ini, iaitu wala dzikrullahi akbar,
kamu ingatkan Allah itu adalah sebesar-besar ibadat, terutamanya waktu kamu semayang. Dia kata ada dua bentuk. Yang pertama, ingatan Allah kepada kita melebihi daripada ingatan kita kepada dia. Memang pun Allah dia ingat kepada kita sepanjang masa kita yang lupa pada dia. Yang kedua, kata Ibn Abbas lagi, sesungguhnya ingat Allah itu mengatasi segala ibadat-ibadat yang lain. Sebab semua ibadat mesti ingat kerana Allah tu yang essence. Kata dia bagi derma, bukan kerana Allah sia-sia derma itu. Dia semayang tak ingatkan Allah, tapi kerana sekian malu bapa mentua dan sebagainya, tak guna semayang walaupun rukunnya lengkap. Dia puasa betul-betul, dia puasa tapi untuk selim badan, bukan niat kerana Allah. Takut aja lah. Sebab tu jangan terlalu niat nak puasa kerana nak selim badan, jangan sangat. Perempuan ada yang macam itu. Jangan, walaupun tujuan sampingan boleh. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, sehingga Tuhan kutuk orang-orang yang semayang yang bukan kerana Allah, yang kerana nak menunjuk-nunjuk dan kerana lain. Orang ini Tuhan sebutkan sebagai orang munafik. Saya baca ayat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka telah menipu Allah. Dia sangka dia berpura-pura, dia berbuat, tapi hatinya tak memang. Dia kata okey lah tu, orang tak tahu. Sebenarnya Allah yang telah menipu mereka dalam keadaan mereka tak sedar. Apabila mereka mendirikan semayang, mereka mendirikan semayang dengan penuh malas, dengan penuh gagah, bukan seronok pun, segan kepada bapa mentua, segan kepada imam, sekadar nak tunjuk-tunjuk kepada orang lain, yurabun nas, bukan kerana Allah. Mereka tidak ingatkan Allah, wala yazkurun Allah. Mereka tak ingatkan Allah pun dalam semayang. Mereka sikit je. Kalau semayang tu 1%, mungkin ingatkan Allah tu 3%. Saya terjumpa banyak tempat tertentu. Sebagai contohnya begini, ada masjid-masjid yang saya pergi, selalu saya pergi. Saya tak sebut masjid mana. Dia ni ketua kampung AJK, orang panggil Datuk Dagang. Waktu dia pegang jawatan Datuk Dagang, setiap semayang Jumaat dia duduk di depan sekali belakang imam. Ada sejarah khas untuk dia. Ada lah, dengan selendangnya apa semua. Tapi semayang waktu dia jarang juga, nampak. Tak apalah, dia jatuh saja daripada pengurusi AJK atau tak jadi saja Datuk Dagang dan pemerintahan sekarang ni, pemerintahan yang perlu pada pemilihan langsung. Saya tak pernah nampaknya di masjid walaupun hari Jumaat. Tak ada berita kata dia mati pun, memang dia tak mati lagi. Jadi kalau kita fikirlah, yang dia pergi sampai nak putih-putih dulu tu pergi untuk apa? Ya lah. Inilah masalah tuan-tuan sekalian. Yang Tuhan sebut mereka lakukan ini bukan kerana Allah, tetapi kerana kemanusiaan dan berbagai-bagai kerana. Inilah yang saya tekankan berkali-kali. Kita kena beza. Kita berbakti kepada Allah dengan ibadat. Ikhlas kerana Allah itu mesti dominan. Berbeza kita berbakti sesama manusia. Keikhlasan, kejujuran tak penting. Yang pentingnya, misalnya kita pergi derma, walaupun niat kita nak dapat tasri, nak dapat datuk, nak dapat kontrak, orang bagi tetap orang terima. Ya, sebab dia tak tahu hati orang tu seseorang. Walaupun dia kata syarat, saya bubuh derma banyak-banyak, ini nama saya di atas sekali, okey. Tapi posisi Allah, kalau itu niatnya, tidak ada nilai walaupun berjuta-juta pemberiannya. Inilah perbezaan antara kita berbakti kepada Allah melalui ibadat yang sempurna dengan kita berbakti kepada manusia atas nama kerja amal ataupun kerja-kerja amal apa juga, tapi yang tujuannya dengan berbagai-bagai berkait nawaitu yang bermacam-macam. Dan inilah angkara yang kita terima sekarang. Tuan-tuan sekalian, saya rasa begitu pelik lah. Waktu zaman saya muda-muda dulu, kalau kontraktor Melayu, kalau dia dapat kontrak nak buat masjid, dia betul ansur tentang harga. Dia turun dia dan minimum keuntungan. Kualiti buatannya baik lah. Jadi kampung saya macam itu. Murah daripada harga pasaran. Tapi rupanya sekarang tu walaupun kontraktor Melayu,
Kalau buat di masjid tu yang ada kaitong lagi buat. Kononnya orang masjid tak tahu apa. Tu imam tu bila pun tak tahu apa kontrak pasti itu elok tak elok dan sebagainya. Engineer yang lulus pun tak pernah datang ke masjid, akhirnya dia kelentong lagi banyak. Itulah perbezaan orang sekarang beribadat dengan orang dulu beribadat walaupun atas nama kontraktor. Jadi mengapa jadi perbezaan begini? Perbezaan begini kerana nawaitunya. Mengapa nawaitu orang dulu baik? Mengapa nawaitu orang sekarang tak baik? Orang dulu ketulenannya kepada Allah itu terserlah. Keimanannya kepada Allah itu tulen. Sekarang di keimanan kepada Allah pun semacam orang munafik ini semua dikaitkan dengan kerana. Jadi kualitinya terjejas. Kita begitu sedih mendengar susu-susu yang dibekalkan di sekolah-sekolah. Sekejap-kejap keluar dia kecil. Setiap kesian anak-anak kita makan. Sedangkan kontraktor yang begitu dapat layanan yang baik. Orang kita yang buat. Yalah. Inilah tuan-tuan sekalian. Apabila penyelewengan niat-niat yang tak baik ini, dia terserlah dalam banyak tingkah laku. Tapi kalau yang punya niat yang baik, sanggup potong lagi keuntungan nak buat masjid. Inilah tuan-tuan sekalian. Itu dalam bab derma dan sebagainya. Belum lagi nak mencari jodoh. Ada yang niat kasar perempuan, dia nak nikah dengan perempuan itu. Dia tahu perempuan itu gaji besar ni insurans. Dia yang hasut oleh sebab bunuh suami isterinya. Kalau soal apa? Diri-diri lain dah. Itu betul tuan tengok. Benda yang pelik-pelik berlaku apabila niat tak betul. Sebab itu dalam Islam Tuhan sebut satu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kamu dinilai dengan niat kamu. Kalau niat kamu tak betul, tak usah kamu buatlah perbuatan hebat macam mana tidak ada nilai. Sehingga diletakkan kaedah fiqh dipanggil al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dinilai dengan tujuan dan matlamatnya. Tapi sekarang benda-benda itu menjadi nilai-nilai yang tidak diambil perhatian. Apa yang ada yang penampilan yang hebat. Sehingga Tuhan sebut dan mengenai ayat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, penampilan mereka mengagumkan kamu. Tengok penampilannya hebat. Wa yaqulu tasma' li qawlihim, apabila mereka berbicara kamu kagum mendengarnya. Tapi ka'annahum khusyubun musannadah, mereka ni tak lebih seperti batang balak yang berada di tiang yang telah dipotong bawahnya, tempuh sikit tumbang. Hebat daripada jauh tapi kosong, macam kayu balak yang dimakan aneh-aneh. Itu ibarat Tuhan kepada manusia-manusia yang palsu. Kita bagi dua laluan azan. Ya, saya sambung sekali lagi. Sebab kita ada dua kali yang lupa lagi sekali. Saya akan bagi malam ini separuh saja. Tadi saya sebut dah beberapa hadis dan beberapa ayat Quran yang betapa hebatnya dan betapa pentingnya seluruh ibadat kita. Zikrullah itulah asas. Bahasa Arab kata zikrullah, Melayu kata ingatkan Allah. Cuma kita zikir Allah itu dengan ayat la ilaha illallah atau Allah atau subhanallah, itu formality. Tapi yang dikenal kita ingatkan Allah yang penting. Tentang lafaz-lafaz itu kita akan tengok ada lafaz-lafaz tertentu yang sepatut. Jadi kita jangan pilih nak ingat Allah dengan waktu tertentu dan sebagainya. Dia begini, kadang-kadang kalau kita tinggal dengan waktu tertentu, maka kita tak kenal waktunya, kita tak ingatkan Allah. Itu timbul kata di dewan tak perlu ingat, tak perlu pakai pakaian Islam sebab di sini bukan agama, atau majlis-majlis yang tidak ada kaitan dengan agama dan sebagainya. Kalau bertanya saya begini, saya pernah buat, yang saya sedang buat dan saya akan buat. Saya tak begitu rajin sangat nak zikir banyak-banyak lepas sembahyang. Saya lepas subuh balik daripada masjid dan sekitar 6.30.
Saya minum pagi sekejap, cari tenaga. Dalam 6.45 7 dah masih gelap, saya pergi kayu basikal dalam 10 hingga 12 km di taman-taman yang lengah kawasan kampung saya. Air sembahyang masih ada. Maka untuk mengelakkan jamu saya naik basikal, saya bertasbih sebanyak subhanallah walhamdulillah. Jadi momentum kita kayu basikal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang terbaik. Saya sebut ayat-ayat yang terbaik. Jadi saya buat itu amalan dah sejak berapa lama. Dia sudah sedar mengikut laluan-laluan yang saya sudah tak, dia pun tak sedar dah cukup tempohnya 45 minit balik sampai rumah. Tak perlu kita nak jumlah kata berapa ribu, itu soal lain. Itu secara formal. Kemudian aku saya buat motorcar. Anak-anak saya kata, oh tak boleh naik kereta dengan bapa, payah macam naik kereta manyaknya. Saya tak suka nak buka pasal tip, kaya, Quran, apa, saya tak ada sangat. Saya pun tak simpan dalam motorcar saya. Betul pernah ada semua kemudahan, saya tak simpan. Jadi, kalau isteri saya ada berada di sebelah saya berborak dengan dia. Kalau dia tak suka borak dengan saya, dia lena, maka saya dengan saya. Saya baca ayat-ayat Quran yang saya ingat, saya hafal Quran dan sebagainya secara macam-macam. Ya, tak payah kita dah tunggu traffic light, kita bersaspeh apa salahnya ya. Macam dah tentu ada payah nak tidur malam, nak terlena payah, dia datang macam-macam nak kepala kita. Di samping kita membaca Fatihah, baca ayat kursi, kita baca 30. Ada hadis tu, Qul Allah, Qul ya Allah. Tempat dia kita baca 30 tak, Qul Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian hambur kepala, hambur kanan, tiga kali. Itu Rasulullah buat setiap malam bila nak tidur, nak elak daripada gangguan perbuatan sihir. Jadi kalau kita buat begitu, kita buat berkali-kali, rasa kita terlena baca. Tak perlu kita baca buat dalam gelap, tak apa. Walaupun isteri kita mungkin dah lena, kalau isteri buat mungkin suami dah lena. Mereka kalau malam tu ada rancangan lain lagi untuk suami isteri itu, rancang kemudian lah. Tak apalah, itu boleh selesai. Itu tak ada masalah. Tak menjadi penghalang untuk kita beribadat dia lah. Tak ada masalah yang memang. Itu contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, kita jangan terlalu terikat dengan tempat tertentu, waktu tertentu dan sebagainya. Sebab itu Profesor Ahmad Ibrahim Nasri, Profesor Ahmad Ibrahim itu guru saya yang saya kagumi dalam masa hidup ini. Dia sehat, dia boleh naik tangga lift, dia naik bangunan 4 tingkat, tak penat pun. Umurnya dah waktu itu dah 78, 80, dia mati umur 83. Saya tanya apa Prof yang Prof sehat walaupun dah umur? Dia tak nak jawab. Lama-lama saya terus tanya, dia kata gini, kakak hadis sebut kalau kita selalu ada air sembahyang, syaitan tak boleh masuk dalam yang kota-kota di ada hadis. Jadi yang menjadikan kita tak sihat, kita diganggu semua tu kerana syaitan masuk melalui jis. Jadi saya pastikan dalam kebanyakan waktu saya ada sembahyang. Itu jawapan dia. Saya terperanjat orang yang sekular macam tu, pendiriannya lebih daripada ulama sufi. Ya, dia pendidikan sekular tu, Cambridge University, Oxford. Tapi macam itu pendirian. Saya kagum. Itu jawapan. Saya jangka dia kata dia exercise, dia perlu, dia tak jawab hari itu. Rupanya dia jawab, dia dalam kebanyakan waktu dia ada ismail. Begitulah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sambung lagi sekali lagi. Saya akan sambung pada minggu depan. Itu saya buat beberapa ayat Quran tadi, dan saya buat pengalaman ringkas. Ada hadis yang Nabi sebut begini, Zakirullahi fil ghafilin kasyajaratil khadra fi wasatil hashim. Orang yang mengingati Allah di kalangan orang-orang yang lalai. Maksudnya orang lalai lupa Allah, tiba-tiba ada seorang yang ingatkan Allah. Ibarat orang ini seperti pokok yang subur, yang hijau di tengah-tengah hutan yang dah mati. Tiba ada satu pokok yang hijau hidup. Begitu hebatnya orang ingatkan Allah. Bagus juga disebutkan dalam hadis yang lain, saya terima terus. Orang yang ingatkan Allah ini di kalangan orang-orang yang lalai, seperti mana pejuang-pejuang yang berjuang di medan perang dalam keadaan orang lain semua lari, tapi dia tetap berjuang. Kemudian Tuhan sebut lagi hadis kursi, aku akan bersama-sama dengan hamba aku selama mana hamba aku itu mengingati aku dan menyebut aku, dan lidahnya atau mulutnya terus menyebut perkataan Allah, Allah, Allah sebagainya. Tak boleh secara resmi, secara hati. Sebab tu saya tengok waktu saya abuse seminggu lepas itu,
pakar bil tu perempuan. Selawat dia, profesinya selawat saya pun habis. Dia tak suruh saya ucap, tapi tak apa lah. Walau macam mana pun dia prefer pada benda itu. Selawat yang tak cukup tu, saya pun rasa macam tu, lepas tu habis. Saya pun dah ucap dengan elok lah. Saya fikir-fikir kalau aku boleh nak mati besok boleh habis macam ni, seronok juga. Boleh jadi seorang boleh rancang macam tu lah. Bisa. Sebab kita nak tamatkan hayat kita tu dengan kalimah Allah ya. Kalau boleh rancang macam itu pula. Ini hanya view saja. Kemudian kata Nabi lagi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang boleh menyelamatkan dia daripada siksa Allah, melainkan dia ingatkan Allah sepanjang masa. Terbaik. Kemudian orang tanya Rasulullah, adakah itu lebih baik daripada jihad pada jalan Allah? Rasulullah kata, ya. Ingatkan Allah itu lebih baik nanti daripada kamu berjihad pada jalan Allah. Kalau kamu berjihad pada jalan Allah pun dengan nak menunjuk pada orang, dengan nak ambil nama, dengan apa, tak guna. Yalah. Jadi yang menjadi signifikan kalau kamu berjihad pada jalan Allah pun kerana Allah. Kalau kamu sembahyang pun kerana Allah. Tapi kalau kamu berjihad dengan tujuan yang tak betul, tak dapat apa-apa juga. Kemudian hadis Nabi lagi, man ahabba an yarti'a fi riyadil jannah falyuksil dzikrullah azza wa jalla. Siapa yang ingin untuk dia berehat di dalam taman-taman syurga kelak, maka banyakkanlah ingatkan Allah. Bukan payah tuan nak ingatkan Allah, jangan formality. Oh dia kata dia pakai pakaian tak pakai tudung atau dia pakai sopan, tak apa, tak menjadi syarat nak ingatkan Allah tu nak bertudung nak apa, cuma nak semayang tapi dia berusaha tak pakai tudung tu tajuk lain. Nak kata orang perempuan dia pakaiannya tak begitu ni, dia tak ingatkan Allah sebab saya tak pakai, tak tutup aurat. Tak ada pun ulama kata nak ingatkan Allah kena tutup aurat, tak ada pun. Tapi nak semayang je, atau dia nak pergi ke masyarakat dia berusaha kerana itu, tetapi ingatkan Allah tetap okey. Faham tak? Jangan kata oh saya tak tutup aurat, saya tak perlu ingatkan Allah, itu silap. Kemudian ditanya kepada Nabi, apakah amalan yang terbaik? Nabi menjawab, apabila kamu hampir mati, lidah kamu terus menyebut Allah, Allah, Allah sampai tamat. Satu orang tanya saya di Al-Mu'minun, kata di satu masjid tajuk ini. Dia kata macam mana kita nak jamin supaya kita dapat ingatkan Allah waktu itu? Macam mana nak buat? Inilah ada dua keadaan. Ada banyak tapi saya beri dua cara. Yang pertama, kalau kita lihat orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa, insya-Allah pada waktu itu dia akan ditolong, dihulung oleh Allah supaya dia selamat, supaya dia mati dalam tauhid yang betul. Itu yang pertama, amal ibadat yang dia buat sebelum itu. Yang kedua, itulah sebab itu kalau orang sudah nazar nak mati, orang nak dia dikelilingi oleh kaum keluarga, baca Yasin, baca Al-Quran, takbir pada dia, tarik dia supaya dia mengucap dan seumpamanya dia lah. Tujuannya itu untuk menjadi panduan kepada dia. Bisikan-bisikan kita mengucap pada dia tu, syaitan tak boleh dekat. Kita baca Yasin dan sebagainya, itu tujuannya. Apabila syaitan tak boleh dekat, maka dia dapat bertemu dengan Allah dengan tenang. Ini masalah. Banyak orang moden sekarang ni, terutama anak-anak zaman moden ini, kalau mak bapaknya sakit tenat, macam mana pun dia tak nak balik ke rumah. Doktor kata dah, Encik boleh belah bapak Encik 2 hari ke rumah. Doktor tak kata lah nak mati, tapi elok dah balik ke rumah. Dia kata dikelilingi oleh keluarga dan sebagainya. Tapi anak-anak yang tak tahu juga pangkal atau penyaga pun, kami nak balik bapak, kami nak belah. Cuma nak kat rumah payah, kami tidak ada kemudahan benda ni semua. Tinggallah di sini, kami boleh bayar duit. Nurse jaga lagi pandai apa kami jaga. Cuma waktu malam-malam kami tak ada sini, apa-apa jadi telefonlah kami. Jadi nurse pun tak ada kata apa dan sebagainya. Tiba-tiba pada satu malam, Encik, bapak Encik telah meninggal 3 minit tadi. Tergigahlah anak-anak ni pergi semua. Nak menguruskan mayat kononnya. Sepatutnya kalau anak-anak ni dengar cakap doktor, cakap anak bapak ni mungkin mati dikelilingi oleh anak-anak yang baca Quran dan sebagainya. Tapi sebab anak-anak yang bangang macam ini, minta maaf cakap kasar ya, itulah jadi. Ya, inilah jadi. Ini saya kata dua suasana yang sikit sebanyak nak menolong kita. Tapi malangnya nilai-nilai kebenaran sekarang dan anak-anak yang tidak begitu memahami apa
Apa artinya dia mengiringi mak bapak ketika azab? Maka mereka membiarkan. Pulanglah, nak buat macam mana? Kemudian hadis Nabi lagi, kalau pagi dan petang kau terus menyebut-nyebutkan nama Allah, engkau pergi ke mana pun pagi dan petang, insya-Allah engkau diselamatkan daripada sebarang kesilapan dalam hidup, sebarang ketelanjuran, sebarang benda yang tak baiklah. Itu jaminan Allah melalui hadis. Disebutkan juga ingatkan Allah pagi dan petang. Lebih baik lagi daripada kita mencabut pedang untuk kita berjuang perjalanan Allah, atau kita memberi harta dengan tujuan nak berbangga-bangga. Kata Allah dalam hadis kursi, "Idza dzakarani 'abdi fi nafsihi dzakartu fi nafsi." Apabila seorang hamba aku ingat kepada aku di dalam jiwa dia, maka aku akan ingat dia dalam jiwa aku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin min mala'i. Apabila dia ingat aku waktu masa dia di luar, masa luas, aku akan ingat dia lebih lagi daripada itu, kata Allah. Apabila dia hampiri kepada aku satu jengkal, ini satu jengkal ya, syibran, aku akan hampir kepada dia satu hasta. Ini jamin Allah dalam hadis kursi. Apabila dia hampir kepada aku satu hasta, aku akan hampir kepada dia satu lekuk. Apabila dia datang kepada aku akan berlari-lari kepada dia. Itu bayangan Allah tentang betapa hebatnya Allah membesarkan dan teruja dengan hamba-hamba Allah yang ingatkan dia. Saya rasa saya berhenti dulu. Ada separuh lebih lagi saya akan sambung pada minggu depan tentang berbagai-bagai hadis. Dan yang penting lagi saya akan sebut beberapa zikir yang Nabi minta kita buat yang cukup baik pahala. So ada orang tanya saya, Ustaz, zikir apa yang terbaik Ustaz? Saya nak zikir dan saya dah tua, jadi saya akan sebut pada minggu depan. Sila jemput kawan-kawan yang datang banyak sikit. Terima kasih. InsyaAllah saya akan sambung pada minggu depan. Doakan saya selamat, berjaya dan sebagainya untuk kita sama-sama mencari dan menambahkan pelaburan dalam ASP kita untuk akhirat. Saham dunia itu mungkin dah banyak dah. Tak habis dah, bukan tak banyak, tak habis dah. Saya nak hidup mungkin 10 atau 15 tahun itu pun tak sampai atau tidak. Tapi apa yang saya bekalkan itu nampaknya jauh lebih mencukupi daripada itu. Tapi saham yang untuk ini nampak tak banyak. Lepas saya cuba membawa benda-benda begini untuk kita menambahkan saham dan pelaburan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada masa depan, pada minggu depan hari Sabtu. Terima kasih.